senantiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di destinasi IKIM. Pada waktu ini masih bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Selamat petang buat semua rakan-rakan pendengar. Alhamdulillah Mona, kita masih lagi berada di ruangan untuk di hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini. Alhamdulillah. Dalam rancangan Usrah Nurani. Pastinya Usrah Nurani ni kita berkeluarga kan. Kita nak sama-sama hayati perbincangan ilmu, cerita-cerita yang baik-baik dan juga mungkin nak dengarkan perkongsian dari tetamu kita Mona. Bila kita sebut tentang tetamu ni, sebab apa Usrah ni dia ada berbezanya latar belakang kehidupan yang kita jemput ke konti, kalangan artis, kalangan para alim ulama kan. Jadi itu pun kita boleh jadikan satu ruangan yang kita boleh ambil semua lengkap dekat sini kan. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar bersama Usrah Nurani pada waktu ini ni Al-Usrah An-Nuraniyah. Awal je Arab. La aku tak apa. La. Okay. Alhamdulillah, untuk para pendengar boleh tonton di FB Live IKIM FM pada waktu ini. Kita membawa kepada anda secara langsung. Dan untuk para pendengar juga boleh hantarkan perkongsian anda melalui WhatsApp konti 01129004 004 dan boleh tinggalkan perkongsian anda juga di FB Live IKIM FM. Kan kita pun nak alu-alukan sahabat-sahabat kita yang sama-sama sertai kita Usrah kita ni, sebab kita bukan kata dekat Malaysia saja Mona, bukan kata 15 frekuensi saja yang dengarkan kita Mona, tapi luar negara pun tengah hayati waktu ini. Alhamdulillah. Okey. Dan kita nak bawakan Usrah Nurani, kita nak mengalung-alungkan nakib kita pada minggu ini Mona, yang dah pun bersedia di konti. Kita nak mengalung-alungkan Al-Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali dah pun bersedia untuk sama-sama dengarkan suara beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Ustaz, kaifa hal? Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih Ustaz. Masih lagi luangkan masa Ustaz ke konti IKIM. Kan? Dan Ustaz, kita seperti biasa nak memulakan untuk Usrah Nurani kita. Biasalah Ustaz, kita nak sama-sama dengarkan kata-kata yang baik-baik kan, juga kata peringatan untuk kita semua, termasuk juga selepas tu untuk sesi ta'aruf dengan rakan Usrah kita. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada kedua DJ yang sentiasa setia, ceria mengemudi petang kami dan menjadikan insyaAllah sesuatu yang kita harap bermanfaat. Seperti biasa, tanpa berlengah, marilah kita mulakan Usrah kita pada petang Jumaat penuh berkat dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mencipta, yang menyantuni seluruh alam. Selawat salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan marilah kita juga memperbanyak-banyakkan selawat kepada Nabi pada petang yang penuh dengan keberkatan ini, Sayyidul Ayyam. Semoga insya-Allah kita semua memperolehi kemanfaatan daripada usrah kita pada petang ini. Rakan usrah yang saya kasih sekalian, alhamdulillah kita akan terus berbincang, dan dalam perbincangan ini kita harapkan kita mendapat manfaat, kerana kata Imam Al-Ghazali bahawa sesungguhnya bagi jalan menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala itu perlu kepada bidayah untuk kita sampai kepada nihayah, yakni perlu kepada permulaan untuk sampai ke kemuncak. Dan kita tahu bahawa permulaan yang kita pohon itu adalah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan hidayah itulah ketika saat manusia seperti buta, maka seperti dikembalikan penglihatan. Pada saat manusia berada dalam gelap yang sangat menjadikan dia tidak boleh ke mana-mana,
hidayah menjadikan seperti cahaya petunjuk untuknya untuk melalui jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah kita berharap dan berdoa kepada Allah sekali lagi pada minggu ini kita berusrah dan kita harap ya Allah berilah kami hidayah ya Allah. Jadikanlah setiap yang kami dengar ini adalah petunjuk untuk mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Jadikanlah setiap yang kami lihat ya Allah juga adalah semuanya petunjuk untuk mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Kerana tidak ada kepuasan sebenar bagi roh kami ini melainkan saat berdamping denganmu ya Allah, saat merasa dekat denganmu ya Allah. Ketika manusia duniawi percaya bahawa dunia boleh menghiburkan mereka, tetapi makin banyak dunia, kelihatannya dunia makin menyakitkan, dunia makin menjadikan manusia berkrisis dan bersengketa. Maka jawapannya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rakan usrah yang saya kasih sekalian, kita harapkan usrah Nurani ini menjadi satu wadah, satu medium untuk kita dapat sebanyak mungkin jalan-jalan hidayah agar kita kekal dan kuat istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah saya nak mukadimah saya pun memang bercadang tidak banyak kerana masya-Allah ya, DJ Syafiq, kenapa DJ Mona tiba-tiba panjang, awal lagi dah cakap Arab tadi ya. Oh itulah. Awal mesti benar. dia rasa teruja sebab orang kampung mari. Ada geng. Jadi awal-awal dah memula mukadimah dah nak cakap Arab dah ya. Jadi terpaksa dikontrol-kontrol ya. Sabar-sabar. Sabar-sabar. Jadi kerana tetamu kita pada hari ini masya-Allah pada saya sangat istimewa. Kedua-dua tetamu kita yang Allah hadirkan kepada kita untuk usrah kita ini sangat istimewa, dan keistimewaan itu insya-Allah kita bakal mengambil banyak iktibar dan pengajaran ya. Okey, saya mulakan dengan Al-Fadhil Ustaz, dan saya kira ini kali keberapa, dah beberapa kali kita dalam usrah ini, tetapi setiap kita datang insya-Allah bermanfaatnya yang berbeza kita akan dapat insya-Allah. Kita mulakan dengan Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang kami muliakan Naqib Usrah Nurani, ja'alaha Allah usrah wa ja'alaha Allah nawraniyah insyaallah. Masyaallah. Al-hadirin fi hadha al-makan wa para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Al-Ustazah Muna, Ustaz Ashraf, akhi Ustaz Muhammad Zaki bin Hanafi. معكم أخوكم عبد الرزاق بن عبد المنعم بن عبد الرزاق بن إبراهيم المصري. Ini nama yang diberi. Saya terharu ke atas jemputan di sini dan saya ucap terima kasih banyak-banyak untuk membincangkan satu perkara yang mudah-mudahan jadi bermanfaat untuk kita semua insya-Allah dan menjadi bekalan untuk akhirat. Ya Allah. Wassallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah ya. Saya kira rakan usrah yang sentiasa ataupun selalu dengan usrah, bila ustaz bagi salam, okey, ini ustaz dah biasa dengan usrah kita, dan mungkin bagi ramai daripada rakyat Malaysia ini yang ustaz saya kira merata-rata ustaz pergi dikatakan, dikhabarkan sebentar nanti pun ustaz akan berangkat ke Seremban ya. Jadi saya kira kerja dakwah ataupun kerja mengajar ustaz begitu meluas dan ramai yang mengenali Al-Fadhil Ustaz, dan hari ini saya sangat rasa bertuah kerana dapat memanggil Ustaz dan Ustaz pun dapat setuju bersama-sama dengan kita, dan saya yakin insya-Allah kita akan berkongsi banyak daripada Al-Fadhil Ustaz Syekh Abdul Razak Misri, dan insya-Allah saya kira kita dah berkenalan. Nanti kita terus bagi rakan usrah semua, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya Sidi, ya Ustazi. Ya, masya-Allah ya. Baik, alhamdulillah. Baik, kita ada orang muda ya, syabun nasha'a fi ibadati rabbih insya-Allah ya. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, nama diberi Muhammad Zakiyuddin bin Hanafi. Saya berasal dari Batu Pahat, Johor, orang Johor. Alhamdulillah, sedikit sebanyaklah saya punya biodata. Orang Johor belajar di SMK Mahat Muar, Mahat Muar Johor. Kemudian direzekikan direzekikan melanjutkan pelajaran ke Darul Quran Jakim. Darul Quran Jakim. Kemudian ada juga rezeki untuk teruskan dalam bidang Quran di Ma'had Qiraat Syubra Mesir. Jadi saya sangat-sangat terharu kerana dengan bimbingan Naqib Usrah Nurani pada hari ini bersama dengan Ustaz Zul Ramli dan juga yang dihormati Al-Fadhil Syekh Abdul Razak
Al-Misri. Ya, Saya teruja sangat hari ini sebab dapat bersama-sama dengan kedua-dua orang tokoh, para ulama warasatul anbiya. InsyaAllah kita sama-sama mendengarkan perkongsian daripada kedua-dua orang tokoh kita. Ustaz sekarang apa sedang apa? Saya sambilan menjadi pensyarah tasmik di Darul Quran Jaki. Di Darul Quran Jaki. Ya, benar. Okey. Baik, Ustaz Abdul Razak sekarang ni mengendalikan sebuah madrasah, ya. Ada sebuah madrasah. Dan kemudian saya kira kedua-dua yang menjadi tetamu pada hari ini ialah mereka-mereka yang sangat dekat dengan majlis ilmu, sangat dekat dengan para ulama, sangat dekat dengan para pengajian. Dan marilah, sebab saya sebut sentiasa perkataan ini, contohnya macam Al-Fadhil Ustaz Razak kan, Syekh yang sanggup meninggalkan Mesir, kira duduk bersama dengan kita, memberikan khidmat, dan saya kira ini satu sumbangan yang sangat besar buat kita, dan insya-Allah kita harap kita dapat manfaat sebaik-baik mungkin, insya-Allah. Dan kami doakan semoga usaha Ustaz juga akan sentiasa dibantu oleh Allah dengan kejayaan demi kejayaan, mengembalikan manusia kepada Al-Quran, mengembalikan manusia kepada ilmu yang sahihah, insya-Allah, dan dengannya insya-Allah manusia akan berada di atas jalan Allah dan tidak akan sesat sampai bila-bila, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Itu dia. Mona, kita dah kenal dengan rakan usrah kita di Konti. Masya-Allah Ustaz, Mona senyum hari ni. Sebab apa? Dua-dua rakan usrah ni ada kaitan. Ada kaitan. Batu Pahat kampung belah ayah. Mesir kampung belah mak. Nampak tak? Mak ayah ada kat sini. Seronok sikit ramai-ramai ada. Itulah kan. Tak apa, itulah keluarga sebenarnya kan. Ada kaitan. Walaupun yang tak ada kaitan pun, kita masih lagi nak bawakan kepada Syafiq jangan sedih sangat. Biasa je kawal diri, insya-Allah. Itulah. Saya pun sedih juga. Macam terasa sedih kan. Keluar tak ada kampung. Dalam minggu lepas ada juga orang kampung, Abang Hizri kan, orang Penang. Masya-Allah. Tak apa. Kita semua berkeluarga. Itu usrah kita. Alhamdulillah. Okey, dan kita nak maklumkan tajuk ni sebenarnya Mona. Bila Ustaz sebut tadi kita nak kembali kepada fitrah ataupun kita nak kembali kepada Islam ini, yang ni kita perlukan sesuatu ilmu yang bermanfaat untuk kita, menjadikan laluan pegangan untuk kita berpaut pada tali Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Dan untuk petang ini akan dibincangkan tentang tajuk Wali Allah, penyejuk umat dan teladan. InsyaAllah pelbagai juga perspektif yang boleh kita bawakan, laluan apa yang boleh kita caknakan lagi untuk dapatkan ilmu dalam tajuk ini. InsyaAllah kita akan bincang bersama-sama. Ya, tafadhal Ustaz. Saya kira bila saya dengar tajuk tu macam terdiam sekejap, ya Ustaz kan? Betul. Tajuk besar. Tajuk besar. Tapi saya kira tajuk ini sebenarnya satu cetusan daripada sebuah seminar yang saya rasa Al-Fadhil Ustaz Syekh Abdul Razak anjurkan di madrasahnya, ya, dekat dengan Masjid Taman Bidara. Tayyibin, Masjid Tayyibin namanya. Selayang, ya. Dan saya kira majlis itu sangat gilang gemilang dengan tetamu-tetamu yang hadir, para asatizah yang memberikan pengisian, dan saya rasa saya pun kontak pada DJ Mona dan DJ Syafiq, maknanya tajuk ini saya kira bagus kita luaskan kepada lebih ramai supaya kita ada sesuatu, macam tajuknya adalah penyejuk ummah, ya. Kita tak sedar bahawa adanya manusia yang disebut sebagai awliya illah ini tanpa kita tahu peranannya adalah pengimbang untuk memberikan ketenangan dan kesejukan kepada ummah, ya. Dan lebih daripada itu untuk kita pula adalah kita dapat mencari sesuatu teladan. Hari ini Al-Fadhil Ustaz, ya, kita bukan tidak ada ilmu, ya. Umat hari ini bukan tidak ada ilmu, ya. Salah kalau kita kata umat hari ini tidak berilmu kerana manusia terdedah dengan mendapat ilmu begitu mudah, ya. Dulu kalau nak belajar macam seseorang guru terpaksa naik kuda, naik unta, merentas benua untuk pergi. Hari ini buka saja, ya, Syekh Ali Gum'ah punya muhadarah kita boleh tengok. Kita boleh tengok secara live, kita boleh tengok, ya. Maknanya ilmu itu begitu terdedah dan terbuka. Tetapi manusia pada hari ini yang kurang adalah teladan dan contoh. Manusia tidak ada contoh yang bagaimana sebenarnya, ya. Dan para awliya illah ini sebenarnya bangkit dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar menjadi penyejuk kepada umat ini dengan amal soleh mereka,
Tetapi sesuatu yang sangat boleh dimanfaatkan oleh manusia adalah kita boleh menjadikan mereka sebagai teladan. Kenapa? Sebab tidak ada orang, saya kira, sesedah terutama di akhir zaman ini, sejak daripada zaman Rasulullah turun-menurun sampai ke zaman sekarang, yang benar-benar diberi jaminan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mereka itu berpegang teguh dengan kebenaran, melainkan mereka-mereka dalam kategori yang disebut sebagai awliya illah. Kita akan berbincang, insya-Allah Al-Fadhil Ustaz Abdul Razak akan banyak memberi input kepada kita, tetapi Syafiq, kita rasa nak memanfaatkan qari kita yang ada di sini, ya. Betul, Ustaz. Jadi kami nak supaya, sebab tajuk ini lain daripada biasa yang kita bincangkan, ya. Walaupun rakan usrah yang dikasihi sekalian, sebab usrah nurani ini adalah ibarat spa bagi hati kita. Ada masanya tajuk kita ringan dan santai, ada masa tajuknya seperti berat, tetapi jangan risau, kita akan ringankan dalam bentuk penyampaian dan ceritanya, insya-Allah. Semoga apa yang kita dapat ini bukan hanya menjadi galeri, ya. Ilmu itu bukan hanya menjadi simpanan, tetapi menjadi lonjakan untuk kita mengamalkan. Jadi Ustaz, ya, ini bukan permintaan saya, ni permintaan Al-Fadhil Ustaz Razak. Masya-Allah. Kalau saya Ustaz boleh tolak, ya, tapi sebab Ustaz pernah duduk kat Mesir, jadi orang Mesir yang minta, tak boleh tolak Ustaz, ya. Jadi Ustaz bacakan kami, Ustaz, pendengarkan kepada kami ayat tentang tajuk kita pada hari ini, Ustaz. Ustaz pilihlah mana ayat yang Ustaz rasa sesuai, dan kemudian marilah rakan usrah kita semua buka pintu hati kita untuk kita mendengar langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Zakiyuddin akan membacanya, tetapi cuba bayangkan dan dengarkan getaran. Kalimat yang sama satu masa pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan satu masa yang sama kalimat yang bakal disebut oleh Ustaz Zakiyuddin adalah perkara yang sama dituturkan oleh malaikat Jibril yang sangat agung dan sangat hebat. Dan dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dibacakan, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, perkara juga perkara yang sama, mafhumnya kita akan bacakan untuk kita fahami bersama-sama, insya-Allah. Justru mari kita buka hati kita. Ubat daripada Allah nak datang untuk hati kita, cuma menunggu untuk kita benar-benar menjiwainya. Sila Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم. Allah. Boleh Ustaz bacakan terjemah Ustaz untuk kami daripada ayat tadi? Baik, bismillah.
ayat yang saya bacakan tadi daripada surah Yunus bermula ayat yang ke-62, di mana dalam ayat ini menceritakan tentang wali-wali Allah dan berita gembira bagi mereka. Kita tengok satu persatu pada ayat yang ke-62. Maksudnya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Kemudian ayat yang ke-63, iaitu orang yang beriman dan mereka sentiasa bertakwa. Kemudian ayat yang ke-64, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan yakni dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimah-kalimah yakni janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Kemudian ayat yang terakhir 65, janganlah engkau yakni Muhammad bersedih oleh perkataan mereka. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masya-Allah. Sadaqallahul Masya-Allah. Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Allahu Rabbi, Allah ya Karim. Alhamdulillah, surah kita pada petang ni memang tajuknya sekira sesuatu insan khusus. Maka secara khusus, Alhamdulillah Ustaz mulakan dengan bacaan yang kita dengar. Ustaz saya begitu indah sekali, sampai sekali apa yang nak disampaikan kepada kita semua. Sesuai tajuk ini kita dekat-dekatkan diri kita, kerana sebelum Al-Fadhil Ustaz akan terangkan sekira ciri-ciri atau apa sajalah terpulang pada Al-Fadhil Ustaz Abdul Razak, ya. Kalimat yang disebutkan sebentar tadi adalah awliya illah, ya, para wali Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau sekiranya kita terlupa bahawa Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan perang kepada seseorang hanya pada dua keadaan, ya. Yang pertama, pada mereka-mereka yang mengamalkan riba dalam Al-Quran. Dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Ya, barang siapa memerangi waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku mengisytiharkan peperangan kepada mereka. Jadi kerana itu semua yang dikasihi sekalian, tajuk kita pada petang ini bagaimana tentang wali Allah, yang kita nak lihat dia sebagai penyejuk bagi umat ini dan teladan bagi kita untuk kita teladani. Maka ayat tadi saya kira sebagai tunjang ataupun sebagai foundation perbincangan. Dan Al-Fadhil Ustaz, yallah, silakan Ustaz bagi pada kami untuk kami dapat merasai betapa rupanya ada awliya illah di sekitar kita, di kalangan kita, yang sepatutnya kita dapat jadikan teladan dalam kehidupan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Qurannya, wal jibala autada. Bermakna bumi ini untuk kokoh, tetap dalam keadaan tenang, perlu ada bukit-bukit yang berat untuk menstabilkan keadaannya. Allah Subhanahu wa taala tak tinggal bumi ini dan manusia ini daripada kestabilan dalam jiwa dan rohaninya melalui meletak wali-wali Allah yang seperti jibal, seperti autad untuk bumi. Jadi akidah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dalam muncaknya perlu ada wali-wali Allah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaklumkan bahawa 40 orang tak boleh lari daripada antara mereka ada seorang yang mustajab doanya, iaitu waliullah. Waliullah dalam Al-Quran banyak. Sehingga, dan ini perkara luar biasa. Bercerita tentang orang luar biasa. Jadi perlu orang yang menceritakan tu luar biasa. Betul. Tapi kita orang biasa saja. Tapi kita mengambil dari Al-Quran. Oleh kerana perkara ini bintin Allah Subhanahu wa taala sebutnya dalam Al-Quran 90 kali. InsyaAllah. Tapi ada waliullah dan ada walius syaitan. Kalau waliullah ada 54 kali dalam Al-Quran. Seperti Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Seperti ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Seperti mushtaqat makna waliullah itu huwa allazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijukum minaz zulumati ilan nur dan sebagainya.
90 kali Allah sebut. Waliyus syaitan 36 kali. Nak maklumkan kepada kita, kita duduk yang mana satu? Waliullah atau sebaliknya? Kalau nak waliullah, dia ada ciri-cirinya seperti mana Ustaz sarankan tadi. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Siapa mereka? Orang yang menjadi waliullah yang tidak ada kesengsaraan, tidak ada takut-takutan, tidak ada kesedihan. Siapa dia? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nak buat memproseskan waliullah, dia anugerah dari Allah. Tapi perlu kesungguhan daripada hamba yang sudah sabit dalam kitab Usulul Wusul li Ma'iyyatir Rasul. Yang kitab ini dapat daripada Syekh Muhammad Madi Abul Azaim, melalui cucunya Sidi Izzuddin Madi Abul Azaim di Mesir, yang menyebut bahawa proses kewalian itu perlu ada kaitan rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Empat perkara yang Nabi ajar kepada sahabatnya yang kebanyakan mereka udul dan awliya. Seperti mana disabitkan oleh Al-Imam sahib Ahkam Al-Quran, Imam Al-Qurtubi, bahawa sahabat ini semua udul dan mereka adalah waliullah dan safwahnya dan pilihan Allah. Siapa waliullah itu? Allazina amanu wa kanu yattaqun. Berbentuk macam mana? Empat perkara. Iaitu kurang makan, kurang minum, kurang cakap, kurang rehat ni, kurang bergaul dengan orang awam. Rasulullah sudah ajar empat perkara ini yang dilontarkan oleh ulama-ulama melalui nasihat mereka. Kurang makan, bahasbi ibni Adam luqaimatin yukumna sulbah. Bermakna sedikit makan nanti sihat. Dua, kurang tidur. Al-qiyamul layli syaraful mu'min. Kurang cakap, falyakul khairan aw liyasmit. Kalau tak mampu nak cakap baik, diam saja. Diam sajalah. Dan Rasulullah bila dirayu oleh Sayyidina Muaz, kalau fitnah akhir zaman yang Rasulullah ceritakan banyak-banyak ni, bagaimana menyelamatkan diri kami? Dia bagi nasihat, falyasa'ka baituk. Bermakna jaga bercabur gaul dengan awam, dengan orang ahli dunia. Oleh kerana itu akan membawa anda kepada jauh daripada waliullah, pergi kepada wali yang lain. Mudah-mudahan kita menjadi semua allazina amanu wa kanu yattaqun. Dan kita nak ingat bahawa jangan pandang rendah kepada sesiapa. Sebab wali kadang-kadang dia tak tahu dia wali. Wali ini sebagai satu anugerah. Dan dia tak boleh bangga dengan karamah yang diberi oleh Allah. Bahkan dia sembunyikan dan malu dengan karamah itu. Dan wajib kita bahawa mengenali bahawa waliullah itu salah satu hamba yang diletak dalam dunia ini untuk pandangan Allah, tak jauh daripada hamba-hamba yang lain yang buat maksiat sekelilingnya. Mudah-mudahan tergolong daripada kalangan awliyaullah atau orang yang suka waliullah. Uhibbus salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Bermakna kalau kita bukan waliullah sebenar, kita dekat dengan ulama awliya, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Saya rasa Ustaz memanfaatkan dan memampatkan poin-poin sebentar tadi dalam masa yang sangat berkesan, ya. Alhamdulillah, ya Ustaz, kita dapat dengar sebentar tadi apa yang Ustaz sampaikan, ya, dengan saya kira lontaran bahasa yang kian fasih dalam bahasa Melayunya. Ya, lama duduk ya, Alhamdulillah, ya. Dan rakan usrah yang dikasihi sekalian, saya kira satu alur perbincangan yang sangat jelas betapa kedudukan wali Allah itu ibarat jibal yang mengukuhkan, maka janganlah kita pandang ringan, seolah-olah sekiranya tidak ada para awliya illah ini, maka akan berantakkanlah kehidupan seluruh manusia. Kerana kita tahu bahawa tidak mungkin semua boleh menjadi bukit. Ya, itu pasti. Kita tak akan mungkin semuanya dataran bumi ini adalah bukit. Tetapi dalam masa yang sama kita mesti tahu peranan akan fungsi bukit tersebut. Kerana itu, Masya Allah, tadi Ustaz sebutkan 4 sifat yang patut ada. Dan saya memang teringat apa yang disebutkan, sekiranya Islam ini nak diringkaskan dalam 2 kalimat, ya, sekiranya Islam yang sangat luas ini nak diringkaskan dengan hanya 2 kalimat, maka dia ada pada kalimat iman dan takwa, ya. Dan ulama menyatakan bahawa kemuncak kepada ilmu adalah tauhid, keimanan kepada Allah. Kemuncak kepada amal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ciri aulia illah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita. Maka kerana itu ciri-ciri yang dikatakan menjaga makan, ya, menjaga minum, menjaga cakap dan pergaulan, saya kira rakan usrah boleh mengambil perkara ini dan
Ustaz sebutkan di hujung tadi, kita tahulah bahawa mereka-mereka yang disebut sebagai aulia yang kita kena dekat, ya, yang pasti adalah para ulama-ulama al-amilin sejak zaman berzaman. Sehingga Imam Syafi'i berkata, sekiranya para ulama itu bukan merupakan aulia, maka tidak adalah aulia dikatakan. Ya. Maknanya sebab kemuliaan karamah yang diberikan kepada aulia itu dengan ilmu mereka yang terus dipakai pada hari ini. Ya, kita hari ini bercerita dan berbincang bagaimana tentang satu hukum, tetapi orang masih menggunakan lagi perkataan dan pandangan Imam Syafi'i sebagai atau Imam Hanbali sebagai Imam Hanafi ataupun Imam Maliki. Baik Ustaz, Ustaz, kita dapat banyak faedah ya tadi. Nanti kita akan round lagi dengar daripada Al-Fadhil Ustaz. Ustaz sebagai Ustaz orang muda, orang kata ya, yang mendedikasikan diri untuk Al-Quran, dan kita dengar daripada apa yang Ustaz Abdul Razak sebutkan sebentar tadi tentang ada satu kelompok manusia yang istimewa yang kadang-kadang kita tak perasan, Ustaz. Betul. Sebab hari ini orang punya kiblat ialah harta, orang yang berharta, senarai siapa terkaya di Malaysia, siapa terkaya di dunia, itulah yang kita rasakan bahawa menjadi penyejuk dunia ini seolah-olahnya, sedangkan mungkin sebaliknya. Tetapi aulia illah, mungkin Ustaz punya pandangan sini Ustaz. Bismillah. Saya orang yang muda, yang kurang lagi ilmunya sebenarnya. Tapi apa yang saya cukup teruja apabila saya ni di usia yang muda dapat pergi melanjutkan pelajaran ke Mesir, bumi Mesir, yang kita katakan sebagai Ardul Kinanah, Ummul Ilmi, ibu segala ilmu yang berada di situ. Pada mulanya saya ni, kalau nak diceritakan, selepas saya habis SPM, baru saya kenal dunia pondok tu bagaimana, Ustaz. Baru saya kenal dunia pondok di Baitul Qura wal Fuqaha di Melaka, Sungai Udang. Bersama Tuan Guru Zul, Ustaz Zul. Ya, naam. Kemudian, naam, masya-Allah ilmunya tinggi. Kemudian daripada situ saya baru tahu, oh begini rupanya kehidupan orang-orang yang belajar kitab, yang belajar pondok. Ustaz sudah di bidang agama kan? Ya, siap. Cuma dalam konteks rupanya ada satu dunia berbeza sedikit. Betul. Rupanya kita ni di sekolah, kita hanya belajar macam ni je. Bila dah keluar tu baru ada sistem pondok begini, belajar kitab, belajar nahwu, suraf Arab dan sebagainya. Jadi direzekikan lagi saya masuk ke Darul Quran, belajarlah kitab. Jadi tak faham bahasa Arab. Kemudian direzekikan lagi pergi ke Mesir, barulah berada di dunia yang nyata. Jelas. Maknanya 3 tahun tu, Masya Allah, saya pada tahun yang pertama tu agak porak-peranda sebenarnya, Ustaz. Baru je datang 2 bulan dah nak balik. Saya telefon mak ayah, saya telefon ustaz-ustaz lain minta pandangan. Akhirnya mereka katakan, engkau jangan balik, aku tak setuju engkau balik, engkau teruskan belajar di Mesir. Alhamdulillah. Jadi disebabkan dengan berkat bumi Mesir itulah, akhirnya saya berada di konti kita pada hari ini. Dengan berkat Quran, Ustaz, berkat Quran. Jadi saya bukanlah orang, saya pun bukanlah orang yang rapat dengan para ulama, para masyayikh di Mesir, tapi saya cuba berjinak-jinak merapatkan diri bersama dengan tuan guru saya, dan alhamdulillah banyak yang saya pelajari daripada beliau, tuan guru Syekh Hasan Rajab, Syekh Hasan Rajab, di mana beliau setiap harinya itu dipenuhi dengan Al-Quran sahaja. Kalau kita fikirkan, kita orang baca Quran dengan kita hanya 5 minit, 10 minit pun kita dah rasa risau. Kita dah rasa ngantuk, kita dah rasa penat. Tapi macam mana kalau Syekh yang selepas subuhnya, waktu paginya jam 4 pagi sudah bangun, kemudian terus solat tahajud, kemudian subuh, kemudian berzikir sedikit, terus ke masjid jam 6, sebelum jam 6 pagi dah sampai, teruskan talaki, seorang talaki 1 juzuk bersama dengan, dan 1 jam untuk 1 orang, 1 juzuk. Kemudian jam 7 sampai 8, 8 sampai 9, begitulah putaran hidupnya setiap hari dengan Al-Quran sehingga waktu malam, dan tidur pada jam 8 malam selepas isyak untuk bangun semula pada jam 4 pagi.
Allah. Putaran hidupnya ya. Putaran hidupnya begitu. Al-Quran saja. Jadi menjadi pusat rujukan bukan setakat Al-Quran, tetapi dengan ilmu-ilmu yang lain, fiqh, hadis dan sebagainya. Itulah saya yang dapat saya kongsikan sedikit pengalaman yang berharga sebagai anak muda untuk generasi akan datang, insya-Allah. Masya-Allah. Maknanya bumi yang berkat ya, dengan para ulama yang zaman berzaman di sana ada waris mewaris, dan kemudian alhamdulillah, dan kita doakan insya-Allah mata rantai ini tidak terputus. Amin. Atau jangan diputuskan ya. Amin, daripada bumi yang sangat mulia dan berkat ini insya-Allah. Sangat menarik lontaran cerita Ustaz itu, dan kemudian insya-Allah kita akan gantungkan untuk fase break sekejap. InsyaAllah. Kita rehat seketika. Rakan-rakan pendengar, jangan ke mana-mana, jangan ubah siaran radio IKIM ini. Usrah Nurani di bahagian yang kedua akan kembali bersama dengan anda, InsyaAllah. Dan para pendengar, terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dunia dicipta untuk memenuhi keperluan, bukan keinginan manusia. Orang beriman cukup dengan yang sedikit, manakala yang kufur tidak akan puas sekalipun dengan yang banyak. Mana kita nak rasa bersyukur? Bila kita rasa ada nikmat dan ada kelebihan, barulah kita syukur. Kalau kita rasa kurang saja, kita tidak akan bersyukur. Jadi bila kita ada rasa bersyukur, inilah yang dikatakan law of gratitude. Cikgu, saya balik dulu Okey, hati-hati melintas ya. Ingat, berdiri di atas kaki 5 jalan dan lihat kanan, lihat kiri dan lihat kanan sekali lagi sebelum melintas. Sekiranya terdapat jejantas, gunakan jejantas untuk melintas. Undur ke belakang 1 meter apabila melihat kenderaan besar seperti lori, bas dan trailer. Ikut arahan trafik warden jika ada. Akhir sekali, pastikan tiada kenderaan dan melintaslah dengan selamat. Apa cerita Warna Pagi Dengarkan. Setiap kita adalah pendakwah. Setiap kita menggalas tugas dakwah. Setiap kita perlu menyeru, setiap kita perlu membimbing. Bukan hanya kepada ustaz yang akan memberikan jawapan kepada soal hukum hakam, juga kita yang akan menceritakan perihal Islam. So dakwah ini bukan hanya pada hukum hakam. Dakwah ini adalah kehidupan. Dakwah ini adalah segala apa yang kita buat dalam hidup ini. Itu namanya dakwah. Dari sudut makan, betul makan tu ada bab hukum. Tapi dari sudut konteks kandungan makanan, bab makan semua sama. Ada orang nak gaduh? Tak gaduh. Siapa tak nak makan? Semua nak makan. Letak ayam 2-3 ketul, ada orang nak gaduh? Tak gaduh. Letak kambing golek, bukan cakap kambing golek, kita golek dulu. Maksudnya ialah bukan pada benda, tapi cara kita nak melihat dari sudut bagaimana nak dakwah itu tadi. Kita kena lihat bahawa maksud dakwah itu ialah menyeru, membimbing, untuk kita lebih faham, membawa, mengajak dan sebagainya. Yang kedua, siapa orangnya? Semua kita. Topik Jumaat kita tentang cabaran dakwah. Ustaz Nabil dah angguk-angguk dia macam sebab dia biasa jadi host, nak masuk campur juga, tapi tak boleh Ustaz. Hari ni Ustaz jadi panel je Ustaz, tetamu untuk topik Jumaat kita hari ni. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bicara bermanfaat pelbagai segmen. Rancangan dakwah setiap hari. Lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Destinasi IKIM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini bersama Usrah Nurani. Alhamdulillah, di bahagian kedua kita Muna. Dan seperti biasa, bahagian kedua sebelum kita nak serahkan mikrofon kita ni kepada Ustaz dan juga tetamu kita di konti, kita nak bersama dulu untuk Kamus Bahasa Arab Usrah Nurani. Masya Allah. Dan kalau kita tengok kat konti kita ni Muna, penuhnya kan dengan sahabat-sahabat orang kampung Muna pun ada, insya Allah. Pastinya bahasa Arab ni dah terbiasa kan.
Sepatutnya tanya Ustaz lah. Kalau tanya Ustaz biasa, tapi kalau Malu tanya Kak saya. Mona dia jadi luar biasa. Wah kan. Masya-Allah. Baik Mona. Kalau lihat dengan tajuk kita ni, Wali Allah, penyejuk umat dan teladan. Saya tak nak ambil yang dah memang bahasa Arab. Saya nak ambil yang dalam bahasa Melayu supaya dapat diterjemahkan dalam bahasa Arab. Okey. Penyejuk. Penyejuk. Ha. Tabrid, mubarrid. Ui, panjang juga. Sekali lagi Mona, sekali lagi. Sebut jelas-jelas. Marah pula Tok Guru. Tak bagilah kata. Jangan. Nak belajar. Mubarrid. Okay. Mubarrid. Okey. Itu kalau penyejuk. Kalau teladan. Misal atau qudwah. Sebab tu ada qudwah apa? Qudwah hasanah. Itu bahasa kan? Arab. Bahasa Arab lah kan? Sekali lagi Kak Mona? Sekali lagi? Misal. Teladan. Misal atau qudwah hasanah. Misal. Qudwah. Misal atau qudwah. Qudwah, Okey, dapat dah dua perkataan Ustaz Zul. Kita nak sambung baliklah. Okey. Untuk tajuk kita hari ini, Wali Allah, penyejuk umat dan teladan. Silakan Baik, Ustaz. silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah, saya kira macam masa tak nak berhenti apa yang Ustaz Abdul Razak sebutkan, kongsi kisah. Kita biasa dengar kisah orang berhijrah. Tapi hari ini bagaimana kisah jernih ataupun perjalanan seorang penuntut ilmu. Anak muda menuntut ilmu pun saya kira satu yang menarik untuk kita dengar, yang memberi inspirasi kepada kita semua. Dan Alhamdulillah, betul dalam dunia pada hari ini yang saya kira kalau kita nak sebutkan ya, hari ini orang buat baik selalu kena kecam. Ya, orang saat dunia makin kurang dengan orang-orang baik ya, dan apatah lagi kita takut yang kita kecam tu rupanya aulia illah sebagai contoh ya, dan tanpa sedar kita telah mengisytiharkan perang dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tak ada kekuatan pun untuk tu. Baik, untuk masa yang kedua ni kita seperti biasa Syafiq kan, seperti biasa siapa yang duduk di kursi belah kanan saya ya memang akan diberi amanah untuk supaya bernasyid Ustaz. Ke Ustaz Abdul Razak yang nak nasyid? Qasidah. Ya kan? Qasidah burda kan. Jadi insya-Allah. Jadi Ustaz, sesi yang kedua ni kita mulakan sikit Ustaz. InsyaAllah. Baik, qasidah Muhammadun Ashraful. Saya berkesempatan merakamkan qasidah ini untuk peninggalan saya tahun yang terakhir di bumi Mesir, dan saya dapat rekod di studio Isma'na. Buat pertama kalinya saya dapat merakamkan suara saya di studio Arab dengan cara dan environment, situation di bumi Mesir. Saya bersyukur sangat. So, saya nak sampaikan sedikit qasidah yang saya telah pun rakamkan di bumi Mesir. Terimalah qasidah Muhammadun Ashrafun. Muhammadun Ashraful Arabi wal Ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami, Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu, Muhammadun sahibul ihsani wal karami, Muhammadun tajurus lillahi qatibatan, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Allah.
Bolehlah sikit-sikit. Ya, sebab tadi Al-Fadhil Ustaz Abdul Razak di hujung penerangan pertama menyatakan bahawa mereka di kalangan Aulia Illah ini tidak lain dan tidak bukan mesti ada hubungan dengan Rasulullah, kan? Tidak dapat tidak mesti begitu. Jadi alhamdulillah saya kira lontaran qasidah sebentar tadi menjelaskan kepada kita peri kedudukan Rasulullah supaya kita dapat menjadikan pegangan kekuatan dalam diri kita. Ustaz, tanpa berlengah Ustaz, kami nak dengar lagi daripada Ustaz tentang bagaimana tentang macam kita katakan kita tak tahu, mungkin kita tak sedar dalam dunia ini Allah memang mencipta para Aulia Illah yang kemudian yang terdahulu kita mungkin mengenali mereka dalam konteks penerangan yang lebih jelas Ustaz tentang Aulia Illah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita tak boleh nafikan bahawa dalam kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW sudah ada wali-wali, iaitu sahabat sendiri. Sayyidina Umar bin Khattab diberi karamah besar, dan karamah itu bukan tanda kewalian saja, bahkan ini sebagai satu busyra untuk membuktikan kesahihan i'tiqad hamba Allah itu supaya jadi teladan. Iaitu Sayyidina Umar panggil bila Sayyidina Sariyah berada di Farsi dalam peperangan, mengikut hadis Al-Bukhari bahawa ya Sariyat al-Jabal. Sayyidina Umar nampak dalam keadaan dia di Madinah, nampak hamba Allah iaitu Sariyah, ketua panglima tentera di Farsi, walaupun itu jarak yang paling jauh. Itu kewalian yang tinggi. Sariyah yang belik, Sariyah pun dengar. Jadi Sayyidina Umar sudah hantar dia punya gelombangnya. Bukan yakin saja. Ini apa gelombang imannya. Hantar ke mana? Ke Farsi. Jauhnya. Kalau yakin tak sampai lah tu. Daripada Madinah sampai. Tapi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah didik ni atas apa? Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan. Bermakna ciri-ciri amal yang salih, menghindarkan diri daripada membuat benda yang tak elok, larangan Allah kita dan bantang itu kita buatnya, dan fardu-fardu yang Allah suruh. Inilah melahirkan sahabat yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran yang menjadi wali. Bukan Sayyidina Sariyah dan Sayyidina Umar. Sayyidina Usaid bin Hudair datangkan dengan suara dia, malaikat nak dengar, sehingga dia pergi berjumpa dengan Sayyidina Rasulullah. Ya Rasulullah, saya bila baca Al-Quran tengok kuda bersuara dan berlompat-lompat. Dia katakan, ya Usaid, iqra innal malaikah atat litasma' minka Al-Quran. Malaikat suka dengar suaramu bila baca Al-Quran. Waliullah. Bukan itu saja, bahkan Sayyidina Hanzalah bin Abi Amir dalam malam pertamanya, dia baru pengantin. Malam pertamanya dipanggil, hayya 'alal jihad. Sayyidina Hanzalah terkeluar dalam keadaan dia tak sedar bahawa dia sudah mandi ke tak mandi ke. Bila jatuh syahid, diberitahu oleh Sayyidina Jibril, dimandikan antara langit dan bumi. Ini waliullah yang diberi busyra dan wilayah. Bukan itu saja, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az sama juga. Bila gugur syahid, uncan arash Allah. Itu firman Allah dalam Al-Quran, lahumul busyra fil hayatid dunya. Bermakna wali, Allah Subhanahu wa taala boleh kenalkan masa dia hidup atau selepas kewafatannya, beri tanda kepada orang yang hidup bahawa ini waliullah. Seperti mana Sidi Abdul Qadir Al-Jilani yang telah wafat sudah hampir 1000 tahun. 1000 Quran 53 tahun atau 57 tahun. Sebab dia wafat 1077 mengikut miladi. Kita 2020. Jadi hampir 1000 tahun. Sidi Abdul Qadir Jilani sudah wafat. Tapi Allah bagi bisyarah, nama kamu akan harum selamanya. Oleh kerana ada kaitan dengan Nabi Muhammad. Dia tak boleh tidur melainkan 80,000 salawat ke atas baginda SAW. Doa dia mustajab. Ilmu dia tersebar dunia sampai hari ini. Baru 2 minggu Syekh Afifuddin dia buat haul Sidi Abdul Qadir Al-Jilani dekat Masjid Julutun. Ajib. 1000 tahun tapi berita yang baik, namanya yang harum datang oleh kerana memalah satu hakikat.
Satu kenyataan yang tak boleh dinafikan. Sebab kita dulu masa anak-anak kecil dah berbincang dengan kita punya kawan-kawan, mana ada awliya Allah, ada orang yang tercenderung kepada itu. Wali ni khurafat lah. Al-Quran sudah sabit dalam 62 sudah ada al-awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dalam 30 nahnu awliya'ukum fil hayati dunya dalam surat Fussilat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Cantiklah anak muda mengingatkan kita dengan Al-Quran. Inilah Melayu, inilah orang sinian ulama membanjirikan Malaysia ini dalam masa yang terakhir ini oleh kerana antara mereka Sidi Syekh Usama Al-Azhari, Syekh Ali Jum'ah, Sidi Jamaluddin Ad-Daqaq, Sidi Sa'ad Jawish, Sidi Omar Hashim, Ahmad Omar Hashim, semua ini memberitakan kepada saya dengan cara ada yang direct, ada yang dengan clue. Ini negara subur boleh keluarkan banyak wali. Oleh kerana dia ada kaitan dengan Rasulullah, suka bersalawat, suka bermaulid, suka beramal, suka istiqamah seperti mana difirman oleh Allah. Ciri-ciri wali bukan hanya taqwa dan iman saja, dia perlu istiqamah dalam keadaan itu. Dengan apa? Dia suka ulama, dia sambutnya dengan baik, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Tak boleh beriman dan duduk rumah. Mesti duduk rumah dan bersama orang yang sadiqin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa konsep orang Melayu ni memalah cara dia istiqamah dan sabar untuk beramal salih, berzikir, sudah ada dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Bermakna orang yang lidahnya baik, ada budi bahasa, budi bicara, dan dia sebut dengan zikir, dengan salawat, dengan istighfar. Itulah satu ciri. Yang kedua, thumma istaqamu. Dan dia sabar istiqamah ke atas itu, apa yang akan jadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Bukan syayatin, al-malaikah. Untuk apa? Memberi mereka tahu, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Allah wali mereka. Yang tadi Syekh Al-Ustazah Muna telah memberi kita tahu bahawa makna dua perkataan. Saya bagi satu makna lagi, tambah kepada kamus anda. Waliullah dalam kamus majma' kamus Arabi yaqul makna wali bermakna qaruba aw dana. Fakit waliyullah yani qaribun min Allah. Allah waliyul ladzina amanu, Allah qaribun wa nasirun lahum. Wallahu a'lam. Allah. Syafiq. Kan? Tapi itu lain sikit sebab dia Arab. Arab. Pencerahan lagi. Alhamdulillah, masya-Allah. Saya kira kita semua mendengar dan kita semua mendapat faedah, kita dapat semangat daripada Al-Fadhil, dan lebih bersemangat saya kira orang kita sebab tadi Al-Fadhil Ustaz orang Arab bagi pujian pada kita yang ada di Malaysia ni ya. Tak kiralah orang Melayu ke orang apa sekalipun yang Islam di sini ni, saya yakin dengan sifat-sifat yang mungkin kita tak perasan sebab kita hidup seharian, tetapi bagi contohnya orang luar ya, orang Mesir melihat ada nilai-nilai murni yang memang terbentuk secara semula jadi oleh para ulama-ulama terdahulu yang telah mendidik kita, dan perkara tersebut elok diteruskan ya. Sebab tu kalau kita belajar dulu, manakala guru-guru kita Mesir memang dia akan sentiasa sebut ahsan nas bila orang Malaysia ni ahsan nas ya, asal Malaysia aja ahsan nas, masya-Allah ya. Mungkin bukan mungkin, pasti kerana apa? Sebab kesan didikan daripada para ulama kita. Jadi kena ambil semangat daripada apa yang disebut oleh Al-Syekh Ustaz Abdul Razak sebentar tadi. Maknanya asasnya telah ada, marilah kita kembangkan dalam keluarga kita ya. Tengok anak-anak kita balik, dan insya-Allah dengan kesantunan, lemah lembut mereka itu, kalau Syekh Usama Az-Zahari dan juga ulama-ulama yang disebutkan sebentar tadi memberi sesuatu yang positif pandangan mereka terhadap kita, apatah lagi kita patut mengambil ini dengan sebaik-baik yang mungkin. Baik, masya-Allah. Alhamdulillah Ustaz mula tadi dengan qasidah, lepas tu Ustaz bagikan tentang semangat dan rangsangan kepada kita sangat positif. Ustaz nak kongsi ataupun Ustaz nak mula dengan baca Quran? Ini memang terbuka dan terserah pada Ustaz. Kami nak dengar cerita pun nak dengar, nak dengar penerangan pun nak dengar baca Quran pun nak dengar juga. Orang kata kalau dah bagi peluang jangan lepaskan. Baik, saya bacakan ayat Quran dulu. Kemudian saya kongsikan sedikit ya Ustaz. Bismillah, saya minta izin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. Surah Fussilat bermula ayat 30. Baik Ustaz, izinkan saya berkongsi sedikit. Oh, okey, makna dulu. Okey, baik. Ayat yang ke-30 bermaksud. Ini Al-Fadil Syekh Abdul Razak kita sampaikan tadi. Ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kemudian sehingga akhir ayat. Maksudnya ayat yang ke-30. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperolehi syurga yang telah dijanjikan kepadamu. Ayat yang ke-31. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, yakni syurga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperolehi apa yang kamu minta. Ayat yang ke-32. Sebagai penghormatan yakni bagimu daripada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sadaqallahul Azim. Benarlah kata Allah yang Maha Agung. Baik Ustaz, Al-Fadil Tuan Guru dan Al-Fadil Syekh
izinkan saya berkongsi sedikit tentang saya anak muda. Jadi of course saya akan berceritakan tentang anak muda. Di sini semua muda tau. Oh, semua muda, masya-Allah. Janganlah muda-muda. Ya. Ini anak muda, ini ayah muda. Baik, selalu saya katakan kepada madu'u, orang yang berhadapan dengan kita, yang kita berdakwah, terutamanya anak-anak murid saya. Saya katakan kepada mereka, setiap apa yang Allah jadikan ni, manusia ini semuanya ada barakah. Kita berjumpa dengan orang yang baik, sudah tentu kita dapat barakah. Kita berjumpa dengan orang yang tidak baik pun sudah tentu kita boleh dapat sesuatu barakah daripadanya. Walaupun orang tu jahat, melakukan kejahatan, masuk penjara, keluar penjara, bunuh, mencuri dan sebagainya. Tapi cuba kita tengok dengan hati, pandangan rohani. Kita tengok semula, kalau kita berdekat, berhadapan dengan orang-orang yang soleh, kita akan rasa senyap. Kita takut. Ya Allah, malunya aku. Orang ni ilmunya tinggi, orang ni akhlaknya baik, bangun malam, solat tahajud, solat duha dan sebagainya. Tapi kita tengok cermin diri kita balik. Jadi kat situ merupakan satu barakah untuk kita. Begitu juga dengan orang yang kurang nasibnya itu. Maknanya orang yang kurang baik nasibnya. Kita tengok, kita tanya dia, kenapa engkau mencuri? Kenapa engkau menyamun orang? Kenapa bunuh orang? Dalam dunia ni tak ada orang yang nak dia buat keburukan. Hakikatnya kita hidup di dunia ni, kita tak nak buat keburukan di atas muka bumi. Tapi itu sudah ditentukan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tanya, kenapa? Kenapa buat macam ni? Kenapa? Jadi dia pun kata, aku tak tahulah kenapa aku buat macam ni. Allah dah bagi ketentuan hidup aku macam ni. Kemudian aku masuk dalam penjara. Kat situlah aku bina semula hidup aku. Aku belajar balik daripada kesalahan aku sendiri. Jadi para pendengar sekalian, setiap kita manusia ini ada barakah kebaikan. Walaupun kita ni melakukan maksiat, ya, keburukan dan sebagainya. Tapi Allah dah kurniakan kepada seseorang tu kebaikan yang boleh memberi pengajaran kepada orang-orang yang lain. Ustaz, kemudian saya nak sentuh sedikit tentang Al-Quran, terutamanya anak-anak muda. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran, rajin bangun solat malam. Kita takkan rasa nikmatnya sekiranya kita ni melakukan maksiat. Kita takkan dapat rasa tenang sekiranya kita melakukan maksiat. Allah akan turun, akan dekat dengan kita sekiranya kita ini mencari dia. Ya? Kalau Al-Quran itu ibarat hadis Nabi, ditaut dengan sebagai unta yang ditambat. Ya? Kalau kita tak tambat unta tu, maka larilah dia. Begitu juga Al-Quran. Kadang-kadang Ustaz, yang saya pelik tu, orang yang selalu dekat dengan Al-Quran pun belum tentu lagi dia dapat kemuliaan dan keberkatan Al-Quran. Jadi orang yang jauh daripada Al-Quran, lebih-lebih lagi kita tengok. Yang rapat, yang selalu baca, yang faham hukum tajwid, ada pula seni taranum, ada pula seni tajwid, itu tahu. Tapi tak dapat juga keberkatan daripada Al-Quran. Na'udzubillah min zalik. Kita pun tak nak orang yang menghafal Quran ini dilaknat oleh Allah SWT, dilaknat oleh Al-Quran. Kita pun tak nak. Na'udzubillah min zalik. Oleh itu, kita perlu mendekatkan diri, mencuba dekatkan dengan Al-Quran. At least kita baca Alif Lam Mim, kita dah dapat 10, 20, 30 pahala. Apatah lagi Bismillahirrahmanirrahim, apatah lagi Al-Fatihah yang mengandungi dengan 7 ayat. Kita katakan Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Subhanallah, senangnya dapat pahala. Tapi itu pun kita tercecer juga daripada dapatkan nikmat-nikmat syurga yang Allah telah pun berikan kepada kita. Jadi saya seru kepada anak-anak muda yang masih belum nampak, masih belum rasa nikmatnya iman, halawatul iman. Cubalah dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rajin-rajin bangun malam.
Sebab itulah pengubat kita dan penguat kita. Saya pun bukan orang-orang yang baik, tapi saya cuba. InsyaAllah. Saya pun ada anak murid, jadi saya pun minta anak murid pun bangun. Sebab apa? Kamu penghafal Al-Quran. Bila penghafal Al-Quran, tidak buat solat malam, tidak rajin mengulang hafazan, dikhawatiri hilang ayat-ayat Quran tu hilang. Ya. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutamanya pelajar-pelajar yang masih meneruskan lagi usaha-usahanya di bumi Mesir. InsyaAllah najah kullukum, amin. Amin ya Rabb. Baik, alhamdulillah. Saya kira Ustaz baca dan kemudian rangkumkan dengan pengalaman, dan saya kira boleh menjadi seperti satu rangsangan yang baiklah kepada kita semua untuk kita mengikuti jalan Auliaillah ni, Ustaz, kan? Dan terima kasih pada Ustaz. Terima kasih pada Ustaz. Nampaknya kita berada di jam yang penghujung sekali. Kalau pastinya kita nak mendengar lebih banyak daripada Al-Fadhil Ustaz, tetapi insya-Allah saya kira masa ada lagi, Ustaz. Nanti pada bila-bila masa akan datang kita akan jemput lagi Ustaz. Keduanya masa sangat mencemburui kita. Semoga insya-Allah rakan usrah kita ambillah kesimpulan, kerana yang lebih bijak untuk buat kesimpulan anda adalah dengan dunia anda sendiri. Saya hanya mahir dengan dunia saya, anda lebih mahir dengan dunia anda sendiri, ya. Terima kasih Ustaz sekali lagi. Dan rakan usrah, kita tahu bahawa Auliaillah, saya sangat tertarik bila kisah kongsi Ustaz tentang Quran, tentang ulama, tentang pengalaman di Mesir, panduan daripada Ustaz tentang mereka-mereka yang disebut sebagai Auliaillah ini sejak daripada zaman sahabat Nabi sampailah kita kata para ulama kemudian penerus, sehingga kita semua agar kita dapat mengikuti daripada mereka, ya, kita ikut daripada apa yang mereka tinggalkan. Dan kita dapati bahawa memang kedudukan para aulia itu memang tersembunyi di kalangan mata makhluk. Saya teringat satu kisah kecil saja, tapi mungkin rakan usrah, kalaulah hari ini kita belajar bahawa para auliaillah itu yang sifatnya beriman, ya, sifat bertakwa, istiqamah kita katakan, dengan pelatihan yang sangat serius dalam jiwa kita untuk membentuk diri mereka, hakikat yang kita sedar bahawa mereka adalah golongan-golongan yang ikhlas, yang tak pernah peduli pun apa orang kata, yang tak rasa risau pun apa pandangan dan tohmahan orang terhadap mereka. Kalaulah kisah itu mungkin terlampau tinggi di langit, saya nak bawa kita turun ke bumi dengan inspirasi dan juga pengajaran yang boleh sama-sama kita hayati. Bukan satu kisah, bukan dua kisah, tapi banyak sebenarnya. Kalau kita nak tulis ni mana, Masya Allah, penuh nota kita ni kan. Alhamdulillah. Kita harapkan sahabat pendengar pun sama juga buat catatan apa yang kita bincangkan itu, insya-Allah. Insya-Allah. Dan untuk waktu ini minta Ustaz untuk pimpin doa, silakan. Baik, berkat Ustaz. Yallah, silakan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah الحي القيوم، يا حي يا قيوم، يا علي يا عظيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. صل وسلم على سيدنا محمد صلاة كاملة، وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك رب العالمين. اللهم إني أسألك للحاضرين وللسامعين والمتسببين في هذا اللقاء أن تجعله نورانيا مقبولا لديك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا مع الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما، حياة ومماتا في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم بارك لنا وللسامعين وللحاضرين في أولادنا وذرياتنا وفي أرزاقنا وأعمالنا وإيماننا، إنك على كل شيء قدير. وهاي Tuhan kami, kalau kami tak sampai martabat waliyan salih yang diberi bisyarah, yang dilindungi oleh-Mu, dekatkan kami dengan hamba yang Engkau suka ya Allah. Wahai Tuhan kami, layakkan kami, beri kemampuan, keupayaan untuk beramal salih yang menggolongkan kami di kalangan orang yang disukai oleh-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna minal mahbubina ladaik, al-mansurina binasrik. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين وأرحم الراحمين. اللهم انصرنا وأنت خير الناصرين. اللهم افتح لنا
ولأولادنا ولمعلمينا ولمن جلسوا معنا والسامعين فتوح العارفين ونور قلوبنا بنور هدايتك ونور معرفتك يا أرحم الراحمين. ربي وسيدي ومولاي، قصرت أعمالي وضعفت قوتي عن أن تصل إلى ما تبتغيه منا يا الله. اللهم قونا على طاعتك، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم عزنا ولا تزلنا، اللهم كرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وبارك في الأسرة النورانية واجعلها مقبولة لك يا رب العالمين، وبارك في الأمة الملايوية التي تستقبل وتحب العلماء، وأخرج منهم الأولياء والصلحاء، وكرمنا معهم بمحبة سيد الأنبياء وشفاعته يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين يا رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada tetamu kita di konti, nakib kita Al-Fadhil Ustaz Ramli Muhammad Razali, juga tetamu kita dua orang ahli usrah kita, Ustaz Muhammad Zakiuddin Hanafi dan juga Al-Fadhil Syekh Abdul Razak Al-Masri atas perkongsian pada petang ini. InsyaAllah moga berkat dan juga bertambah lagi ilmu kita, ingatkan lagi, dan juga penambahan ilmu ini akan terus membawa kita lebih dekat bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Mona, ramai yang menonton di Facebook Live, kita nak ucapkan ribuan terima kasih untuk anda yang setia kekal bersama kami. Terima kasih untuk anda, dan jangan lupa ada ulangan rancangan Usrah Nurani pada hari Ahad nanti, 19 Januari 2020 jam 8 pagi. InsyaAllah kita boleh dengarkan semula dan juga boleh tonton lagi di Facebook Live IKIM FM. Boleh tengok dekat mana nak ambil part mana. Kan? Boleh dengarkan di situ, insyaAllah. InsyaAllah. Dan kita menutup Usrah Nurani pada petang ini dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Alhamdulillah, dan para pendengar terus setia bersama kami di destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami.